Okey, kali ini kita nak belajar pasal meiosis, iaitu proses di mana sel membahagi menjadi 4 sel anak yang tidak seiras dengan setiap satunya ada separuh daripada bilangan kromosom daripada sel induk. Jom. Tapi sebelum tu jangan lupa follow dan subscribe channel Cikgu Helmi untuk lebih banyak video yang bermanfaat. Meiosis adalah proses pembahagian sel yang berlaku pada organ pembiakan manusia dan juga haiwan, iaitu pada testis dan juga pada ovari. Adik-adik tahu tak kat mana dua benda tu? Selain daripada manusia dan haiwan, tumbuhan juga melakukan proses meiosis, iaitu berlaku pada enter dan juga pada ovari. Sekarang jom kita tengok macam mana berlakunya proses meiosis tu. Meiosis akan berlaku pada dua peringkat, iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Ada 4 fasa yang berlaku semasa meiosis 1. Saya mudahkan penghafalannya dengan melalui kod Pak-Man, iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Sekarang jom kita dengar apa penjelasan bagi setiap fasa tu. Profasa 1 bermula apabila kromosom berpintal dan memendek. Setiap kromosom terdiri daripada kromatid kembar. Kromosom-kromosom homolog berdekatan dengan pasangan masing-masing melalui proses sinapsis. Salah satu kromosom dalam pasangan homolog berasal daripada induk jantan dan satu lagi daripada induk betina. Setiap pasang terdiri daripada 4 kromatid yang disebut bivalent atau tetrad. Pertukaran segmen tertentu rantai DNA antara dua kromatid yang bukan kembar berlaku. Proses ini dikenali sebagai pindah silang. Tapak kromatid bersilang disebut kiasma. Pindah silang berbentuk kombinasi gene yang baru dan menghasilkan variasi dalam sel. Nukleolus dan membran nukleus menghilang. Dua pasang sentriol bergerak ke kutub yang bertentangan. Gentian gelendung terbentuk di antara dua sentriol. Pasangan kromosom homolog tersusun di sata khatulistiwa. Kromatid masih terikat bersama di sentroma. Gentian gelendung mengecut dan menarik kromosom homolog berjauhan. Kromosom-kromosom tiba di kutub sel yang bertentangan. Setiap kutub sel sekarang mempunyai satu set kromosom sahaja. Gentian gelendung mula menghilang ketika ini. Membran nukleus baru terbentuk dan nukleolus muncul semula. Sitokinesis berlaku untuk menghasilkan dua anak sel haploid kerana nukleus hanya mengandungi satu set kromosom. Meiosis 2 mengikut sejurus selepas sitokinesis. Meiosis 2 atau pembahagian nukleus kedua juga dibahagikan kepada 4 fasa, iaitu profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Pada peringkat ini, dua sel anak bersedia untuk membahagi. Membran nukleus dan nukleolus mula menghilang. Gentian gelendung mula terbentuk dalam setiap sel anak. Kromosom mula bergerak ke sata khatulistiwa. Metafasa 2
bermula apabila kromosom tersusun pada satah khatulistiwa. Kromosom terdiri daripada kromatid kembar yang terikat kepada gentian gelendung pada sentroma. Sentroma kromatid kembar mula membahagi. Pasangan kromatid berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan di sepanjang gentian gelendung. Di kutub, kromosom melepaskan pintalan dan memanjang semula. Membran nukleus dan nukleolus baru terbentuk semula. Telofasa 2 berakhir dengan proses sitokinesis yang menghasilkan 4 sel anak haploid yang akan menjadi gamet. So, demikianlah cerita mengenai proses yang berlaku semasa meiosis. Tapi apa kepentingannya ya? Selain daripada tujuan dia untuk menghasilkan gamet, meiosis juga penting untuk variasi dan pewarisan ciri daripada induk kepada anak. Dan secara tak langsung kromosom pun dapat dikekalkan. Okey, sampai kita jumpa lagi. Bye.